الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan kamu jangan berfikir pada pencipta. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, kerana kamu tidak mungkin dapat mengkadarkan kadarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung lagi berkenaan dengan ayat-ayat dan juga sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggesa kita berfikir kepada ciptaan Allah. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan kamu jangan berfikir pada pencipta, iaitu Allah sendiri. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, kerana kamu tidak mampu untuk mengqadarkan qadarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat supaya kita berfikir pada ciptaan-ciptaan Dia. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir pada ciptaan-ciptaan Dia? Di sana tidak ada satu pun ayat yang Allah suruh berfikir tentang Dia. Yang Allah suruh berfikir tentang ciptaan-ciptaan Dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebabnya kerana makhluk ni ataupun kita ni tidak akan mampu untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak berfikir tentang dia. Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ni, khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia itu dalam keadaan yang sangat lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang maha kuat. Bila mana Dia maha kuat, kita pula maha lemah, maka kita tidak akan mampu untuk kita nak fikir tentang Dia. Ataupun dengan makna yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, otak kita yang Tuhan bagi ni, kira otak kita ni kira-kiranya ialah yang paling baik yang Allah cipta dibanding dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan otak yang ada pada kita lah kita boleh melemahkan makhluk-makhluk yang lain. Hebat tara mana pun
rimau, singa, gajah dan sebagainya dapat ditundukkan oleh manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira otak manusia ni dia mampu untuk menggalas tugas-tugas sebagai khalifah. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni dia mampu menerbangkan besi. Manusia mampu untuk menimbulkan besi. Ni otak manusia buat. Manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai teratu Tuhan bagi otak manusia mampu untuk melemahkan semua ataupun menguasai makhluk yang ada untuk memakmurkan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi oleh kerana manusia ni Tuhan bagi akal, Tuhan bagi otak untuk tujuannya dia berfikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua yang manusia boleh buat ni tujuannya adalah untuk berfikir pada ciptaan-ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita fikir tentang dia, pasal kita tak mampu nak fikir tentang dia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal kita, bagi otak kita fikir tentang ciptaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni kalau dia fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dibuat melalui akal manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang balik. Allah Ta'ala tak bagi fikir tentang dia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh fikir tentang ciptaan dia. Ciptaan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dibuat oleh manusia. Bila manusia fikir tentang ciptaan Allah melalui pembuatan yang dibuat oleh manusia, manusia akan merasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta akal, otak yang boleh mencipta ciptaan-ciptaan di atas muka dunia ni. Sebagai contoh, kereta duduk berjalan. Kita ni kira kereta ni kira naik ya. Kita tak reti bab-bab kereta ni. Bila kereta rosak, kita pun tak tahu rosak pasal apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu rosak pasal apa kereta tu. Kita pergi kedai, kita tanya pemain kata sekian, kita hangguk-hangguk ya, kita tak tahu pun. Dia terang kat kita pun, kita hangguk-hangguk, kita tak faham pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sudah boleh kita fikir dah tentang ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok enjin kereta, kita berselerak di benda apa dia, dengan wayar-wayar dia, dengan apa-apa dia, kita kata kok ni macam mana sambung-sambung apa ni, boleh jalan kereta ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak reti. Mana pada ciptaan yang dicipta oleh manusia pun kita tak faham lah. Macam mana kita nak sampai fikir tentang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah hari ni dia ada sensor-sensor pula. Ada kereta baru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak buka bonet, dia tak payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah. Angkat dah, dia gagau kaki ke bawah aja, kereta tu terangkat naik. Allah Subhanahu kan. Jadi kita tu subhanallah masalah kereta hari ni.
Allahumma salli ala Muhammad. Dulu ni kita nak kena tekan button nak tutup pintu kereta. Contohnya kita tutup kod dalam, kita pun tutup pintu pun tak boleh buka lah. Hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak keluar kereta tekan alarm, macam mana dia boleh tutup, tekan dia boleh tutup sana? Agak-agak kita semua reti terang. Kita tak reti terang, reti buat ya. Lepas buat macam mana? Tentu pun dah lemah akal kita nak fikir lah. Tuhan suruh fikir tentang ciptaan Allah. Tentang ciptaan Allah. Otak manusia ni betapa bijak dan cerdiknya manusia ni, masalah Sayyidina Muhammad, sampai dia boleh cipta hak tu Tuhan suruh fikir tu. Otak macam mana cerdik dengan dia boleh fikir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hal ni yang Tuhan suruh fikir ni. Kipas angin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita reti petik ya, lepas tu dia pusing. Macam mana cara dia berhubung, dia boleh sambung tu sampai pusing tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak tu pun kita tak reti juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni berkait dengan elektrik, hak tadi berkait dengan elektrik juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai manusia ni dia punya cerdik, sampai dia boleh mencipta hujan, dia boleh buat kemarau, dia boleh buat gempa bumi, dia boleh buat tsunami. Manusia ni masalah Sayyidina Muhammad. Contohlah Covid ni. Hari ni saya tengok dalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam orang hantar kat saya tadilah, dah sampai 423 kes kot Malaysia ni. Paling tinggi sejak daripada Covid mula-mula hari tu, bulan 3 hari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Cuba kita fikir Ustaz. Dulu ni kita tahu penyakit ni pembawakan daripada ni melalui, dia panggil wabak. Dulu orang kenal penyakit ni ta'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ta'un bila berlaku, haram orang yang duduk tempat berlaku ta'un dia pergi luar, sebab dia menyebabkan penyakit tu keluar. Maka orang yang duduk tempat kena ta'un ataupun duduk tempat PKPD, contohnya depa di lockdown, depa keluar tak boleh, depa keluar tu berdosa. Okey, hari ni tuan-tuan fikirlah soalan Sayyidina Muhammad. Yang jadi teruk balik ni pasal apa? Sebab manusia ni dia kira kuasa, dia tak kira akibat. Dia kira nak jadi Perdana Menteri, dia kira nak kekal kuasa. Patutnya pada saya lah, tak tahu orang lain, pada saya tangguhlah hak sabar tu. Bukan boleh tak tangguh belah yang sabar tu. Ni dalam situasi lah ni, PKP tak habis awak yang pasal apa yang gagah pergi buat demai balik. Ni hadu adalah ni negeri-negeri ni hak sabar tu. Manusia pikir kuasa, dia tak fikir akibat rakyat. Ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi saya dengar-dengar lah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, nak buat balik PKP. Kalau buat balik PKP, jatuh temurudum ekonomi Malaysia ni, habis tak tahu jadi apa. Dan hendak kuasa sangat.
tutup habis buku. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ni permainan siapa ni? Ni permainan satu kuasa ghaib yang nak menguasai dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Covid ni punya cerdik yang manusia, dia boleh mencipta kuman yang paling halus. 8 kali kosong punya kecil, 0,0000000,1 punya sekecilnya benda ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ni kita kata ta'un ni pada kita lah, kita kata ta'un ni kita tak reti, mai daripada Tuhan. Hari ni orang mencipta, dia boleh buat satu virus masalah Sayyidina Muhammad, seolah-olah saya kata seolah-olah dia lebih dari Tuhan lagi. Itulah Tuhan yang akan mengaku, itulah makhluk Tuhan yang akan mengaku Tuhan sehari dua lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak Tuhan nak main ni. Hak ni semua ialah satu cara nak menguasai alam dan dunia ni. Lah dia buat virus. Tuan-tuan, hari ni dia telah cuba buat hujan. Dia buat hujan, dia telah buat kemarau. Dia ada pengkalan di mana kita tak tahu. Pengkalan ni dia tembak sebuah tempat jadi hujan, tembak sebuah tempat jadi kemarau, tembak sebuah tempat jadi tsunami. Sebab tu orang kata tsunami Jepun tu sebenarnya ialah serangan daripada Amerika. Masalah Sayyidina Muhammad. Amerika sendiri, masalah Sayyidina Muhammad, yang mencipta virus corona ni, masalah Sayyidina Muhammad, sampai rakyat dia sendiri pun terkena. Kita kata pasal apa dia buat, pasal apa dia bunuh rakyat dia? Memang dia buat untuk bunuh rakyat dia. Dia nak mengurangkan rakyat dia. Sebab tu dia tak kisahlah mati pi, siapa tinggal. Hal ni yang dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berlaku zaman Dajjal esok. Dajjal ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia buat macam yang dibuat oleh Namrud tu. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan Nabi Ibrahim boleh memati dan juga menghidupkan, maka Namrud ambil 2 orang masalah Sayyidina Muhammad dari dalam penjara keluar. Hak dua-dua ni patut dihukum mati. Hukuman yang dikenakan dua-dua tu mati. Namrud panggil keluar, dia bunuh seorang, dia tinggal seorang. Hak ni aku perhidup, aku tak hukum dia mati, dia dibebaskan. Hak ni aku bunuh, hak ni lah aku boleh mematikan, aku boleh menghidupkan. Jadi subhanallah, hak ni permainan yang sedang berlaku lah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bijaknya manusia sampai dia boleh buat cara ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun tak tahu adakah hak duk berlaku di negara kita ni, corona hak berlaku di negara kita ni ialah satu uji kaji. Dia nak try Malaysia. Negara lain dia tak try. Malaysia ni ialah negara yang paling awal turun draft kesembuhan penyakit corona ni, soalan Sayyidina Muhammad. Malaysia ni tiba-tiba subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba subhanallah masalah Sayyidina Muhammad mai balik ni macam mana kita pun tak tahu. Adakah ada perancangan? Sebab mai balik ni hak paling kuat dibanding hak awal. Hak awal ada simptom, mai hak belakang tak ada simptom. Hak tak batuk, tak sakit tekak, sedap-sedap.
Terus kena ya, hak tu main daripada India. Siva Ganga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya hak lepa hantar di India tu hak lain, hak hantar negara lain tu hak lain. Ada jenis-jenis yang berbeza-beza. Tuan-tuan, jadi hak ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi akal manusia bijak boleh mencipta. Tuan-tuan, hal ni pun kita tak terfikir. Adakah hal ni perancangan ataupun memang kebetulan? Tuan-tuan, maknanya sekarang sedang berlaku serangan cara halus musuh dalam negara ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah juga tanpa kita sedang sallallahu alaihi wasallam Muhammad memang pilihan raya di Sabah tu memang disuruh buat juga untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk memberi kesan kepada umat Islam di Malaysia ni? Tak tahu. Maknanya hak tani isu hak kita berlaku ni, hak ni di antara yang Tuhan suruh fikir. Tafakkaru fil khalqi, fikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala tafakkaru fil khaliqi, kamu jangan fikir pada pencipta, fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan macam-macam Tuhan buat. Macam-macam Tuhan buat. Sama ada makhluk tu hak jenis nampak atau makhluk yang tak dapat dilihat, semua ciptaan Allah. Contoh nak masalah Sayyidina Muhammad. Kita semayang dah renggang lama dah. Semayang dah renggang lama dah. Semayang renggang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesan daripada Covid tu, apa kesan daripada semayang renggang? Apa kesan daripada semayang renggang? Kesan daripada semayang renggang, umat Islam akan berpecah. Sebab Nabi kata, sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Samakan saf kamu, jangan kamu duduk culan caling, jangan kamu duduk tak sama, nanti hati kamu akan berpecah. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata sawu sufufakum wasaddul furuj, samakan saf kamu, tutup lubang-lubang. Ni dia buat jadi semita dah. Pasal apa dia buat macam ni? Sebab musuh Islam ni nak bagi Islam pecah, lepas tu lepas nak kuasai umat Islam. Tu point dia. Tuan-tuan fikir sampai tara tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, isu dia masalah Sayyidina Muhammad, isu dia di masjid ni, seluruh dunia ni semua bayar macam ni. Sebab akhir zaman ni musuh Islam, cara mereka nak lemahkan Islam, mereka lemahkan sendi-sendi kekuatan kita. Tadi orang tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak istiqamah? Saya nak bagi doa istiqamah. Doa istiqamah ni bunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Wahai Tuhan kami, rezekikan kami istiqamah dan bagilah kami suka sembahyang jamaah. Tentu duduk istiqamah.
Boleh jaga mayang jamaah, istiqamah. Tak boleh jaga mayang jamaah, tak akan boleh istiqamah. Jagalah mayang jamaah. Bila dia main Covid hari itu, kita disuruh duduk di rumah. Di rumah pun semayang kena berjamaah. Dibuka balik, selesai PKP tahap pertama, kita kena main masjid balik. Jangan main di rumah lagi. Nanti kita boleh istiqamah lagi. Tuan-tuan, ni cubaan mereka untuk melemahkan agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sekalipun kita masih belum dapat duduk rapat, tuan-tuan, jangan tinggal mayang jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa saya cakap? Pasal apa saya cakap macam ni? Sebabnya hak ni ciptaan Allah juga ni. Daripada makhluk hak paling halus itu sampai jadi kesan macam ni agama kita. Saya pergi Kuala Lumpur, orang tanya, Ustaz boleh salam tak Ustaz? Dulu tak ada kebimbangan, lah ni nak salam takut-takut. Mana agama kita dah cedera lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, lain daripada sembahyang jamaah, lain pada masjid. Kalau masjid, dalam masjid boleh duduk, tak boleh duduk rapat-rapat. Tapi atas kapal terbang duduk rapat-rapat. Sedangkan kapal terbang tu sejam no? Nak mayang ni berapa minit ya? Daripada Kuala Lumpur dan Melostak tu sejam. Nak mayang dalam berapa minit ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kedai makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak jarak pun duk, tak ada penjarakan pun. Di kedai makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buka pula emas. Semayang tak buka emas. Kedai makan buka pula emas. Kita kata awak double standard. Pasal apa double standard? Sebenarnya dia nak lemahkan kita. Dia nak lemahkan kita. Dia ada poin dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhan umat Islam kena kuatkan jati diri dia sendiri. Taib. Sekalipun dia ada SOP, tapi umat Islam mesti ada jati diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu saya nak ajak tuan-tuan fikir. Dialah kalau Islam dikatakan sesuai semua zaman, sesuai semua masa, berarti tuan-tuan, hak berlaku luar, hak berlaku sekarang ni menunjuk macam Islam tak sesuai. Contoh, hak ni perlu pada kajian dan kena buat satu seminar ilmiah. Ayat dua kolah. Ayat dua kolah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dua kolah boleh celup. No, cukup dua kolah boleh celup. Pernah dah tuan-tuan tengok dua kolah, ayat dua kolah ni? Dia tulis di dinding, siapa kurap jangan celup. Pernah jumpa tak? Siapa ada panau jangan celup. Siapa sakit kulit jangan celup. Tak ada isu kan? Dari dulu, dari tok nenek kita sampai lah tak ada. Tiba-tiba bila main Covid, kena kering ayat dua kolah. Ni saya ajak fikirlah soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya ayat dua kolah ni, kalau tak cukup dua kolah tak boleh celup. Dia kena cebok. Dua kolah boleh celup. Maknanya pasal apa? Kuman akan mati dengan sebab dua kolah. Kita pun orang Islam ni, kita pun ikut. Kita kata betul ikut, tak lepas. Hak kita mana? Akidah kita mana?
Ilmu kita mana? Satu saya ajak kita fikirlah. Buat wacana ilmiah. Supaya kita faham agama kita. Ayat doa Allah ni hantu pun lari tuan-tuan. Saya bersama dengan Qadhi Padang Terang, Ustaz Ahmad Syukri, Syekh Ahmad Syukri, bersama dengan dia dalam satu masjid dalam kawasan kita ni. Mereka nak buat masjid, mereka tak mau buat kolah. Syekh Ahmad Syukri pergi bagi pandangan, jangan, dia kata kena buat kolah. Tak boleh, kolah kena buat. Pasal apa? Kena buat kolah. Kolah ni dia ada kelebihan dia. Dia cerita, satu orang qadi, tak tahu qadi tu qadi sini, qadi mana saya tak tahu. Tapi kawasan ni yang banyak siam. Siam ni belah kita pun ada, Baling pun ada, Sik pun ada, Pelangkawi pun ada, Kubang Pasu pun ada. Ni kawasan-kawasan siam banyak. Satu orang dalam kawasan tu, Masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang dalam kawasan tu, satu orang siam masuk Islam. Bila dia mati, Masalah Sayyidina Muhammad, siam ni dia tak bagi lagi mayat tu kepada orang Islam, sehingga mereka nak selesaikan dulu upacara mereka, cara-cara siam. Maka hamba Allah yang mati ni, siam yang mati ni, hak masuk Islam ni, dia buh dalam long dah, kanda dah. Lepas tu dia paku dengan paku berapa inci? Berapa inci? Hak panjang tu 6 inci ya. Hak paling panjang tu dipaku, duduklah dalam tu. Dan duduk dalam tu bukan duduk seorang-seorang, ditemat oleh hantu. Hantu dia kena duduk dalam tu. Hang ni duduk seorang-seorang, hang takut, hang duduk dengan hantu. Tu patut bercara siap. Bila orang Islam ni, bila dah berapa hari, saya tak tengok berapa hari, bila duduk dalam long tu, baru nak bagi kat kita balik. Ketika tu pihak berwajib ni, pihak Jabatan Malih Agama ni, daerah, Tok Qadhi tu pi. Bila Tok Qadhi tu pi, dia kata waktu nak buka long tu, Salah Sayyidina Muhammad, tarik paku tu bunyi geronah. Punya panjangnya bunyi tarik keluar. Serahlah kat orang kita, orang Islam balik, Salah Sayyidina Muhammad. Waktu Tok Qadhi tu balik, dia rasa kereta dia berat seberat-beratnya. Dia telefon Syekh Ahmad Syukri. Dia kata, Syekh, dia kata, kawan-kawan nampak, dia kata, ni aku buat siapa? Kereta aku ni berat ni. Syekh Ahmad Syukri kata, Masalah Sayyidina Muhammad, hang berhenti datang mana? Masjid ada kolah, hang mandi. Hang berhenti datang mana? Masjid ada kolah, hang mandi. Baju hang lempak, seluar hang lempak, ada kain tak? Ni cerita Ahmad Syukri kat saya lah. Lempak semua, pakai kain, nak kereta balik. Salah Sayyidina. Dia kata ni rasa, bukan sakat dia rasa berat, tapi dia cekik ke belakang tu. Duk peluk ke belakang. Berhenti masjid, ada kolah, mandi, lempak seluar, lempak apa, bawa naik kereta. Dia kata, aku duduk dah lagi ni, pasal apa duk rasa berat lagi? Hang berhenti lagi masjid amna kolah. Hang mandi lagi. Mandi kali kedua tu ringan habis. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu besar Syekh Ahmad Syukri, dia kata, Masalah Sayyidina Muhammad, hang nak balik rumah, jangan terus balik lagi. Hang ronda lain lu. Hang bacalah apa boleh baca. Tuan-tuan nak abang apa? Ayat dua kolah tu karamah. Orang masuk hantu tu, orang tutup biar pesan. Kalau orang masuk hantu, bijurus ayat dua kolah, hilang insya-Allah. Pasal apa? Sebab celup tangan ayat kolah ni berpuluh-puluh, beratus-ratus wali-wali Allah kot. Hak main masjid ni, bila kita celup dalam tu, dalam ramai-ramai kita 40 orang, tentu ada satu orang wali. Dalam
Sebulan kita semayang, berapa wali-wali Allah yang celup dalam kolah tu? Allah Sayyidina Muhammad. No? Berapa ratus ribu orang-orang soleh yang celup dalam kolah tu? Sebab itu ada orang yang berubat, dia ambil ayat kolah. Ada penyakit kan? Ambil ayat kolah. Tak mana dia point dia? Berkat, keberkatan. Dia panggil dalam hadis su'rul mu'min syifa. Bekas orang mukmin itu penyembuh penyakit. Tuan-tuan, masalah selamat. Sebab itu, tapi ada masjid dia tak green ada kolah walaupun musim Covid. Pasti dia faham dah barangkali. Kadang-kadang ilmu kita tak sampai. Kadang-kadang kita percaya hal lain, kita tinggal agama kita. Kadang-kadang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh fikir tentang ciptaan dia. Sebab pada ciptaan dia kita akan terjumpa dia dalam ciptaan-ciptaan dia. Maknanya dalam Covid ni ada benda-benda hak kita kena fikir. Hebatlah Allah Taala tu. Dia buat ayat dokulah petaka tu tu. Tentu ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ciptaan Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu contoh. Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita fikir tentang ciptaan Allah, akan timbullah rasa kebesaran Allah. Tuhan, hebatlah Engkau Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuhan nak ajak kita lagi. Awal-awal Covid hari itu yang diserang habis-habis ialah kluster tabligh. Kan? Lepas tu Tuhan nak tunjuk orang-orang dakwah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk di hospital, ya Allah, beradabnya, berakhlaknya. Lepas tu buat main pula kluster kayangan masuk Malaysia. Kayangan ke? Soalan saya nak macam-macam kerenah. Nak habaq kata tak sama orang yang hatinya akhirat dengan orang hatinya dunia. Hak balik luar negeri, masalah Sayyidina Muhammad ni dia. Hak balik luar negeri masuk negara kita, protes hak tu, protes hak ni, protes hak tu, protes hak ni. Orang akhirat semua redha Tuhan buat. Saja Tuhan buat hari tu ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang duk seranglah orang agama. Hari ni masalah Sayyidina, orang bercakap tentang orang politik pula. Hari ni masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kemaruk kuasa. Kemaruk kuasa. Orang bercakap pula masalah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya subhanallah, Allah bagi jadi semuanya tuan suruh fikir. Allahumma salli ala sayyidina. Ni semua ciptaan Tuhan belaka ni. Hari tu Tuhan bagi lega awal. Lepas tu tiba-tiba naik pula ni. Tuhan nak abang apa? Hampa lemah, aku kuat. Hampa bukan ada apa. Hampa tak cerdik, yang bijak aku. Semua Tuhan nak bagi fikir tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka apa segala yang berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa segala yang berlaku, semua kena balik kat Tuhan. Penyakit reda awal, Allah yang bagi. Bukan bijak kita, bukan cerdik kita. Mai balik ni Allah yang bagi. Hampa tak ada apa, kita tak ada apa. Aku Maha berkuasa. Jadi subhanallah, maknanya al-khalq ni maknanya apa segala yang Tuhan cipta, fikir. Pasal apa? Apa hikmah dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita fikir tentang dia, kita takkan mampu. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Kamu takkan mampu nak mengkadarkan kadarnya. Maksudnya kamu takkan dapat nak mencapai dia. Kamu takkan mampu nak capai dia. Tapi kalau kamu berfikir tentang ciptaan-ciptaan dia, itulah jalan untuk mendapat dia.
tentu kamu akan kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu waktu tu kamu akan kata, ya Allah, hebatnya engkau mencipta Tuhan. Tuhan nak tu. Bila kita fikir melalui makhluk, nanti kita akan capai, kita akan sampai. Qala wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika aban abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebelum daripada tu saya minta maaf. Minggu lepas sebelum dia saya lupa sungguh-sungguh. Saya lupa tu, bila lupa ni bukan salah saya lah no. Dia sebab lupa. Wallahu a'lam.